Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada DSM 5 ingin membentangkan tugasan berkumpulan kami yang bertajuk Perkeso dan Sistem Insurans Pekerja SIP. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama saya, Nur Emilia Katina binti Kelana. Yang kedua adalah Juliati binti Yasin. Yang ketiga adalah Siti Fatimah Muhammad. Dan yang keempat adalah Alisa Safarin. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Fatimah binti Muhammad. Hai, nama saya Nur Alisa binti Safarin dari DSM 5. Nama saya Juliati binti Yasin. Pengurusan dan mereka bentuk sistem ganjaran dan faedah merupakan perkara yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Ianya boleh mempengaruhi sikap, keputusan dan prestasi pekerja itu sendiri. Untuk mencapai matlamat sebuah organisasi itu perlu menyediakan ganjaran dan faedah yang bersesuaian dengan sumbangan pekerja yang telah diberikan. Program-program ganjaran dan faedah yang dibentuk oleh pihak organisasi adalah bertujuan untuk membantu organisasi memperoleh pekerja yang berkelayakan. Selain itu, mendorong pekerja supaya berusaha mencapai prestasi kerja yang diingini oleh organisasi. Faedah terdiri daripada dua jenis, iaitu faedah berkanun dan faedah tidak berkanun. Dalam laporan ini akan menerangkan faedah berkanun dari salah satu program faedah berkanun, iaitu Perkeso dan Sistem Insurans Pekerja SIP. Yang pertama adalah skim bencana pekerjaan. Ianya memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca atau terbit daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini meliputi kemalangan yang pertama, kemalangan semasa menjalankan pekerjaan, kemalangan yang ditimpa ketika berada di tempat kerja atau sedang menjalankan urusan kerja. Yang kedua adalah kemalangan semasa dalam perjalanan, mengikut laluan di antara tempat kediaman atau tempat tinggal dengan tempat kerja, dibuat bagi apa-apa sebab yang secara langsung berkaitan dengan penggajiannya di antara tempat kerja dengan tempat pergi makan dalam masa rehat yang dibenarkan. Yang ketiga ialah kemalangan semasa kecemasan. Kemalangan yang berlaku semasa pekerja berada di dalam atau berdekatan dengan mana-mana premis tempat bekerja bagi tujuan menyelamatkan atau membantu orang yang mendapat bencana atau bahaya semasa kecemasan. Yang keempat adalah penyakit khidmat. Penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan sebagaimana yang disenaraikan di jadual ke-5 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Faedah di bawah skim bencana pekerjaan. Yang pertama adalah faedah perubatan. Pekerja yang ditimpa bencana pekerjaan atau menghidap penyakit khidmat boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik pelayanan Perkeso atau klinik atau hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Bagi kecederaan parah, rawatan itu mestilah diperoleh dari hospital kerajaan dan pekerja akan diberikan rawatan di wad kelas kedua. Rawatan pakar akan diberikan jika perlu. Yang kedua adalah faedah hilang upaya sementara. Faedah hilang upaya sementara dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor dan mestilah sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Walau bagaimanapun, faedah hilang upaya sementara tidak akan dibayar pada hari di mana pekerja hadir bekerja dan dibayar gaji. Tiga adalah faedah hilang upaya kekal. Pekerja yang mengalami hilang upaya kekal akibat bencana pekerjaan boleh memohon faedah ini. Had masa membuat tuntutan adalah dalam masa tempoh 12 bulan dari tarikh terakhir hilang upaya sementara. Yang keempat adalah allowance layanan sentiasa. Pekerja yang menerima tafsiran hilang upaya langsung yang kekal dan tidak berdaya dengan teruknya sehingga memerlukan layanan seseorang lain layak memohon allowance ini dengan pengesyoran jemaah doktor atau jemaah doktor khas atau jemaah doktor rayuan. Yang kelima adalah kemudahan pemulihan jasmani atau vocational. Pemulihan jasmani termasuklah yang pertama fisioterapi, terapi pekerjaan, pembedahan rekonstruktur bekalan prostetik dan lain-lain. Yang kedua adalah pemulihan vocational. Ianya merangkumi latihan dalam bidang seperti electrical, jahitan, membaiki radio atau TV dan lain-lain. Semua belanjaan kemudahan pemulihan di atas ditanggung oleh Perkeso mengikut kadar dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang seterusnya adalah faedah orang tanggungan. Orang tanggungan layak menerima faedah ini sekiranya pekerja yang terlibat meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Seterusnya adalah faedah pengurusan mayat. Amaun sebanyak RM2,000 akan dibayar sekiranya seseorang pekerja meninggal dunia akibat daripada bencana kerja atau semasa menerima faedah hilang upaya
kekal berkala. Yang terakhir adalah faedah pendidikan. Faedah pendidikan ini merupakan satu kemudahan dalam bentuk pinjaman yang disediakan kepada anak tanggungan sekiranya orang berinsurans meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Yang kedua, menerima bayaran berkala, faedah hilang upaya kekal. Pemohon tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh perkesua. Okey, ini pula skim keilatan bermaksud skim lindungan pekerja yang hilang upaya atau meninggal dunia. Skim keilatan ini juga seseorang berinsurans dianggap sebagai menghidap keilatan apabila mengalami sesuatu keuzuran yang berkekalan sama ada tidak berupaya mencari nafkah dengan kerja yang berpadanan dengan kekuatan dan tenaganya. Dapat 7 faedah di bawah skim keilatan. Yang pertama, pencen ilat. Pencen ilat ini akan dibayar kepada pekerja yang layak serta akan disahkan menghidap keilatan daripada jemaah doktor atau jemaah rayuan. Oleh itu, apabila pekerja itu meninggal, maka akan digantikan dengan pencen penakat semasa pekerja itu menerima pencen ilat. Yang kedua adalah bantuan ilat. Bantuan ilat akan dibayar kepada orang berinsurans yang disahkan menghidap keilatan dari jemaah doktor atau jemaah rayuan tetapi tidak layak menerima pencen ilat kerana tidak memenuhi tempoh kelayakan caruman. Yang ketiga ialah elawan layanan sentiasa. Tidak layak atau tidak berdaya dengan teruknya sehingga seseorang itu layak menerima elawan dengan pengesyoran daripada jemaah doktor atau jemaah rayuan apabila berinsurans yang disahkan keilatan. Elawan ini akan diberikan atau ditetapkan sebanyak 500 sebulan. Selain itu, yang keempat ialah pencen penakat. Ia akan dibayar kepada orang tanggungan yang layak apabila orang berinsurans meninggal dunia akibat sebarang sebab yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan. Okey, yang kelima ialah kemudahan pemulihan jasmani atau vocational. Pemulihan jasmani ini termasuk fisioterapi, terapi pekerjaan, pemendahan rekonstruktif, bekalan protestik, ortotik dan alat-alat lain. Bekalan ortopedik seperti kerusi roda, tongkat, alat pendengaran, cermin mata atau kasut khas. Pemulihan vocational pula latihan dalam bidang seperti electrical, jahitan membaiki telefon bimbit dan syarat-syarat akan ditetapkan dan semua perbelanjaan kemudahan pemulihan akan ditanggung oleh perkesua mengikut kadar yang telah ditetapkan. Okey, yang keenam adalah faedah pengurusan mayat. Ia dibayar sebanyak 2,000 sekiranya seseorang itu meninggal dunia akibat daripada bencana pekerja atau semasa menerima faedah hilang upaya berkala. Oleh itu, ia dibayar pada waris-waris yang tertentu sahaja. Akhir sekali ialah faedah pendidikan. Ia akan diberikan kepada yang layak dan merupakan sesuatu kemudahan dalam bentuk pinjaman yang telah disediakan iaitu anak penerima pencen ilat dan anak penerima pencen penakat. Nama saya Juliati binti Yasin akan meneruskan tentang skim perlindungan perkesua yang seterusnya, iaitu skim insurans pekerjaan SIP. Mengikut bajet pada 2022, terdapat 2 SIP yang diberikan iaitu yang pertama ialah SIP subsidi upah bersasar. Program subsidi upah bersasar adalah untuk membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta menggalakkan pekerja hilang pekerjaan punca pendapatan. Kadar bantuan yang akan diberikan ialah sebanyak RM600 seorang selama 3 bulan. Yang kedua ialah SIP Elong mencari pekerjaan yang terdiri daripada pencarum atau bukan pencarum. Dari segi pencarum, kelayakan yang diperlukan ialah pekerja yang hilang pekerjaan bermula 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2022. Syarat yang dikenakan ialah aktif dalam membuat pencarian pekerjaan di portal My Future Job. Dari segi bukan pencarum pula, terdiri daripada lepasan sekolah, graduan baharu dan juga pekerja sektor tidak formal. Dan akan diberikan 2 jenis allowance yang akan diberikan iaitu allowance mencari pekerjaan atau singkatannya EMP yang akan memberikan RM300 sebulan dalam tempoh 3 bulan. Yang kedua, allowance persediaan pekerja atau singkatannya EPB yang akan
memberikan RM400 atau one off setelah mendapat pekerjaan dengan syarat kelayakan individu belum mendaftar atau mencarum dengan perkeso selepas 1 Jun 2021. Skim keselamatan dan sosial. Skim keselamatan sosial pekerja sendiri diwujudkan untuk melindungi kepada individu yang menjalankan pekerjaannya sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri pada 2017. Skim ini diwajibkan kepada sektor pengangkutan penerbangan iaitu pemandu teksi, hailing dan pemandu bas di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 berkuasa mula 1 Jun 2017. Bagi kelayakan untuk skim ini, mestilah warga negara Malaysia atau pemuasai tetap tanpa mengira had umum. Individu yang menjalankan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah. Bagi dokumen yang diperlukan, perlulah salinan kad pengenalan atau salinan kad PSIV atau profil hailing atau permit atau lesen atau sijil atau surat pengesahan dari persatuan atau agensi yang berkaitan tertaluk kepada sektor yang dipilih. Bagi pembayaran caruman ini, pembayaran caruman secara tahunan atau bulanan dan kaedah pembayaran secara tunai boleh dibuat di semua pejabat perkeso dan kaedah online melalui perbankan internet. Okey, skim yang seterusnya ialah skim pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia dan masih dilindungi di bawah skim pampasan pekerja asing yang sah hendaklah didaftarkan dengan perkeso oleh majikan sehari selepas tamat tempoh matang SPPA yang tertaluk kepada tarikh akhir SPPA pada 31 Disember 2019 iaitu dipanggil cooling period. Terdapat juga faedah-faedah di bawah skim pekerja asing iaitu faedah perubatan. Ia ditimpa bencana pekerjaan atau menghidap penyakit khidmat boleh mendapatkan rawatan perubatan secara percuma di klinik panel, perkeso atau hospital kerajaan sehingga pulih sepenuhnya. Bagi kecederaan parah, maka rawatan mestilah dari hospital kerajaan. Yang kedua ialah faedah hilang upaya sementara. Akan dibayar kepada pekerja sepanjang tempoh cuti sakit disertakan dan disahkan oleh doktor dan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Faedah yang ketiga ialah faedah hilang upaya kekal iaitu pekerja yang mengalami hilang upaya kekal apabila bencana pekerjaan boleh memohon faedah ini akan kadar harian faedah ini adalah 90% dari gaji harian purata. Faedah yang keempat ialah faedah yang orang tanggungan layak menerima faedah sekiranya pekerja terlibat meninggal dunia akibat bencana pekerjaan. Kadar hariannya adalah sama dengan faedah upaya kekal iaitu 90% dari gaji harian purata. Selain itu, yang kelima ialah pengurusan mayat. Ia akan dibayar sebanyak RM2,000 sekiranya seseorang pekerja meninggal dunia akibat daripada bencana kerajaan atau semasa menerima faedah hilang upaya kekal berkala. Pembayaran akan dibuat kepada waris-waris yang layak sahaja. Yang keenam ialah allowance layanan sentiasa. Penerima taksiran hilang upaya langsung kekal dan tidak berdaya dengan teruknya hingga sentiasa memerlukan layanan seseorang lain layak menerima allowance ini dengan pengesyoran jemaah doktor atau jemaah doktor rayuan atau jemaah doktor khas. Allowance ini ditetapkan sebanyak RM500 sebulan. Akhir sekali ialah kemudahan pemulihan jasmani atau vocational. Pemulihan jasmani ini ialah fisioterapi, terapi pekerjaan, pembendahan rekonstruktif, bekalan prostetik, ortotip dan lain-lain alat. Bekalan ortopedik seperti kerusi roda, tongkat, alat pendengaran, cermin mata, kasut khas dan lain-lain. Pemulihan vocational pula latihan dalam bidang seperti electrical, jahitan, pembaiki radio atau TV menaik dan lain-lain. Skim pekerja domestik. Skim pekerja domestik ini akan dilindungi di bawah Akta Keselamatan Pekerja 1969 Akta 4 dan Akta
Sistem Insurans Pekerja atau 800 yang diberkuasa pada 1 Jun 2021. Masuk pekerja domestik ialah di mana pekerja diambil bekerja semata-mata dalam kerja atau berkaitan dengan kerja bagi sesuatu kediaman persendirian, bukan diambil bekerja bagi apa-apa perdagangan, perniagaan atau profession yang dijalankan oleh majikan sama ada di dalam atau di luar rumah. Sebagai contoh, pekerja domestik ini adalah seperti pembantu rumah, pembantu pribadi, pekebun, ataupun penjaga orang tua atau kanak-kanak. Syarat kelayakan bagi pekerja domestik mestilah warga negara atau permohonan tetap atau permohonan sementara. Bagi warga negara asing perlulah mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Bagi syarat majikan mestilah warga negara Malaysia. Bagi majikan bukan warga negara Malaysia, dia hanya boleh mempekerjakan warga negara Malaysia sahaja. Saya akan menerangkan tentang Sistem Insurans Pekerjaan atau singkatannya SIP. Sistem Insurans Pekerjaan SIP telah ditubuhkan pada 1 Januari 2018 untuk menyediakan penggantian pendapatan kepada orang berinsurans atau singkatannya OB yang kehilangan pekerjaan. OB yang memohon SIP akan menerima bantuan pekerjaan semula dari Pegawai Perkhidmatan Pekerjaan ESO. Sebahagian daripada usaha mencari pekerjaan OB yang dikehendaki untuk berdaftar dengan My Future Jobs akan dipadankan dengan kekosongan jawatan yang bersesuaian dengan dirinya. Sistem ini dirancang bagi membuat satu jejaring keselamatan sosial untuk membantu golongan pekerja yang hilang punca pendapatan, dan mereka akan mendapat bantuan daripada SIP berupa bantuan kewangan ataupun mencari pekerjaan baharu. Terdiri daripada dua komponen, iaitu yang pertama ialah komponen bantuan kewangan. Pekerja yang terjejas akan diberikan bantuan kewangan sementara untuk menyokong dirinya dan keluarga semasa mencari pekerjaan baru. Yang kedua ialah komponen kedua, iaitu pekerja terjejas akan disokong dengan program perkhidmatan pekerjaan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru yang dengan secepat mungkin. Termasuklah bantuan seperti kaunseling kerjaya. Liputan dan kadar caruman. Yang pertama ialah semua majikan yang mempunyai seseorang pekerja atau lebih. Yang kedua, pekerja sektor swasta tanpa mengira had gaji. Yang ketiga, tertakluk kepada had siling gaji yang diinsurансkan, iaitu RM4,000. Syarat kelayakan untuk mendapat SIP ialah yang pertama, kehilangan pekerjaan kecuali meletak jawatan secara sukarela, tempoh pengajian kontrak telah tamat mengikut terma kontrak yang telah ditetapkan, ataupun penamatan secara salah laku dan juga bersara wajib. Yang kedua ialah tuntutan mengikut syarat kelayakan caruman. Contohnya seperti minimum 12 bulan caruman dalam tempoh 24 bulan. Kadar caruman yang dikenakan ialah majikan 0.2%, pekerja 0.2%. Terdapat beberapa manfaat pelaksanaan SIP. Yang pertama iaitu manfaat kepada pekerja yang hilang pekerjaan. Yang pertama, mengurangkan kesusahan dan kemiskinan serta mengelakkan konflik kepada keluarga. Yang kedua, memberi peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan baharu yang sesuai. Yang ketiga, meningkatkan keboleh pekerjaan. Manfaat kepada syarikat atau majikan pula ialah meningkatkan produktiviti, pemberhentian kerja lebih mudah diterima oleh pekerja, dan seterusnya kurang tekanan jika berlaku bankrupsi atau pengecilan operasi. Manfaat kepada pekerja pula ialah perlindungan dan jaminan. Seterusnya, mengurangkan keperluan simpanan dengan berhati-hati. Seterusnya, manfaat kepada kerajaan iaitu kestabilan ekonomi semasa kegawatan dan juga mengurangkan bebanan sosial kerajaan. Akhir sekali, manfaatnya ialah kepada masyarakat iaitu kestabilan sosial, iaitu mengurangkan ketegangan dan juga jenayah. Kesimpulannya, dasar sistem ganjaran faedah adalah perkara yang sukar untuk dilaksanakan. Terdapat banyak halangan yang dihadapi dalam membentuk sistem ganjaran dan faedah yang benar-benar memberi manfaat kepada majikan
dan pekerja. Selain itu, dalam membentuk sistem ganjaran dan faedah ini, kaedah ini terdapat kaedah melaksananya bukanlah yang mudah. Dengan ini, kita dapat simpulkan sejauh manakah ganjaran dan faedah ini penting untuk meningkatkan prestasi pekerja, di mana apakah sistem yang sesuai untuk persekitaran dalam iklim organisasi. Kita juga dapat memastikan adakah organisasi mempunyai pendekatan ganjaran dan faedah yang adil dan sama dengan pelbagai isu yang lain. Sekian daripada kumpulan kami yang menerangkan tentang Perkeso yang mempunyai beberapa skim, iaitu ada 6 skim dan juga sistem insurans pekerjaan.